PKR umum tak tanding PRK Chini. Saifuddin berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira masalah COVID-19 yang masih belum ditangani sepenuhnya dalam negara. PKR mengumumkan bahawa parti itu tidak akan meletakkan calon bagi pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Chini. Setiausaha Agungnya Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira masalah COVID-19 yang masih belum ditangani sepenuhnya dalam negara. Pada masa yang sama, dalam konteks kebiasaan baharu, prosedur operasi standard SOP sedang dirangka berhubung perjalanan pilihan raya. Namun aspek keselamatan dan kesihatan para pengundi pada ketika ini masih menjadi satu kerisauan. PKR berpandangan SOP yang bakal dikeluarkan akan mendatangkan kesan kepada cara berkempen dan gerak kerja di lapangan. Contohnya, larangan lebih dari 20 orang berhimpun untuk ceramah umum perlu diteliti, dan kita juga belum diberitahu prosedur untuk kempen rumah ke rumah, pondok panas serta perkara-perkara lain yang amat penting dan menjadi kelaziman dalam konteks persiapan gerak kerja pilihan raya, katanya dalam kenyataan media hari ini. Dalam perkongsian berita yang seterusnya, Dr. Mahathir, saya tiada masalah dengan Anwar, dia saya tak tahu. Mahathir juga berkata beliau tidak mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi, tetapi akan memegang jawatan itu jika diminta untuk sementara waktu. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau tidak mempunyai masalah dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim, namun tidak tahu apakah pemimpin berkenaan juga merasakan perkara yang sama. Mahathir juga berkata beliau tidak mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi, tetapi akan memegang jawatan itu jika diminta untuk sementara waktu. Ditanya mengenai hubungannya dengan Anwar, Mahathir berkata, setahu saya tidak mempunyai masalah dengan Anwar. Mungkin dia mempunyai masalah dengan saya tidak tahu. Anda harus bertanya kepadanya, tambahnya pada sidang media di Putrajaya hari ini. Semalam Anwar dan PKR sekali lagi tidak hadir dalam mesyuarat yang berlangsung antara Mahathir, Parti Warisan dan Pakatan Harapan PH. Mahathir dan Warisan mengakui sedang berusaha mengambil alih semula kerajaan dari Perikatan Nasional PN. Namun persoalan mengenai siapa yang akan menjadi Perdana Menteri antara Mahathir dan Anwar terus menjadi polemik. Ketika ditanya apakah beliau akan menjadi calon Perdana Menteri sekali lagi, Mahathir berkata beliau tidak menawarkan diri bagi jawatan itu. Saya tidak menawarkan diri, tetapi saya melihat perkara-perkara ini sebagai tugas. Saya tidak berminat dengan kepuasan sendiri, tetapi jika saya dapat memberi perkhidmatan dan orang berpendapat saya boleh memberi perkhidmatan, saya ada. Tetapi tidak lama, saya sudah berusia 94 tahun, berapa bulan lagi katanya. Tak harap ramai ikut jejak Sri Gading. Ditanya sekiranya beliau dan PH memiliki angka yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan PN, Mahathir dilihat kurang yakin. Jumlahnya muncul dan hilang, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah ketika Muhyiddin mengangkat sumpah, dia tidak memiliki majoriti kerana kita memiliki majoriti. Kita ada orang yang tanda tangan akuan yang mereka bersama kita. Kita memiliki 114 MP. Dan pada masa itu Muhyiddin tidak cukup untuk memiliki majoriti katanya. Susulan perletakan jawatan ahli parlimen Sri Gading, Syahrudin Saleh sebagai timbalan Menteri Kerja Raya semalam, Mahathir berkata beliau tidak mengharapkan lebih ramai anggota parlimen akan mengikut jejak langkah berkenaan. Saya tidak fikir akan ada ramai lagi kerana mereka semua memikirkan diri mereka sendiri. Mereka bersamanya Muhyiddin sebagai menteri dan mereka mendapat gaji yang lumayan. Mereka tidak akan melepaskan gaji lumayan mereka. Kerana itu banyak yang tidak melompat, katanya ketika ditanya. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ridzuan Muhammad Yusof hari ini menafikan bahawa beliau akan meletakkan jawatan. Kita beralih ke perkembangan berita yang lain. Nasib Najib ditentukan 28 Julai ini. Kes SRC. Keputusan perbicaraan akan menandakan selesai kes pertama dari beberapa perbicaraan terhadap Najib berhubung 1MDB. Perbicaraan mahkamah terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak atas dakwaan berhubung RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad akhirnya akan selesai pada 28 Julai.
Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali hari ini memutuskan bahawa dia akan menyampaikan keputusannya pada pukul 10 pagi pada hari itu. Perbicaraan telah berlangsung selama 94 hari dengan penyerahan akhir berlangsung dalam jangka masa 3 hari dan berakhir hanya sekitar pukul 7 tengah hari ini. Keputusan itu akan menandakan selesainya kes pertama daripada beberapa perbicaraan terhadap Najib berhubung 1MDB, subjek yang telah menyebabkan pendakwaan ahli perbankan di seluruh dunia atas jenayah kewangan. SRC International sebelumnya merupakan anak syarikat 1MDB sebelum diserap ke Kementerian Kewangan diperbadankan pada tahun 2012. Kementerian Kewangan diperbadankan adalah sebuah entiti yang dikendalikan oleh Najib yang ketika itu merupakan Menteri Kewangan. Najib sebelum ini didakwa menyalahgunakan kuasa untuk menerima RM42 juta sebagai ganti untuk jaminan kerajaan atas pinjaman RM4 bilion oleh kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP kepada SRC International. Najib juga didakwa dengan 3 tuduhan jenayah pecah amanah ke atas wang yang dihantar ke akaun bank pribadinya dalam 3 tahap. Selain itu, Najib didakwa dengan 3 tuduhan melanggar Undang-Undang Pengubahan Wang Haram. Untuk setiap kesalahan, Najib boleh dipenjara hingga 20 tahun, kecuali tuduhan pengubahan wang haram yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 15 tahun. Awal hari ini, pihak pembelaan mengemukakan bahawa walaupun wang memang disalahgunakan dari SRC International, pihak pendakwaan gagal membuktikan perbuatan jenayah itu dan berniat melakukan jenayah berkenaan di pihak tertuduh. Sebaliknya, pihak pembelaan berpendapat bahawa pelaku lain, ahli perniagaan Jolo, lembaga SRC International dan ahli perbankan harus dipersalahkan. Namun pihak pendakwaan membantah dengan mengatakan bahawa tertuduh mempunyai kawalan penuh dengan penguasaan atas urusan SRC International. Kata pendakwaan yang membawa kepada pemindahan wang KWAP ke SRC International sebelum dipindahkan ke beberapa syarikat dan berakhir di akaun bank tertuduh dan seterusnya dibelanjakan. Pihak pendakwaan juga menyatakan bahawa tidak ada pihak yang dipersalahkan oleh pihak pembelaan atas penyelewengan itu mengambil langkah untuk menuntut kembali dana tersebut. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Tuduhan salah guna kuasa pada Najib cacat, kata peguam bela. Justru kata Muhammad Syafi'i, keadaan itu memadai untuk mahkamah membebaskan bekas Perdana Menteri berkenaan. Tuduhan terhadap Najib Razak berhubung kes SRC International bernilai RM42 juta adalah cacat. Justru memadai untuk bekas Perdana Menteri itu dibebaskan, kata pihak pembelaan. Peguam bela utama Najib Muhammad Syafi'i Abdullah semasa berhujah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini berkata, kecacatan dalam tuduhan tersebut menimbulkan prejudis kepada tertuduh dengan mengelirukannya semasa mempersiapkan pembelaannya. Peguam itu merujuk kepada penyalahgunaan cacat kuasa yang dijelaskan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang menuduh Najib menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu agar kerajaan meluluskan 2 jaminan bagi pinjaman berjumlah RM4 bilion dari kumpulan wang persaraan KWAP kepada SRC International Sendirian Berhad SRC sebagai balasan untuk dia menerima balasan sebanyak RM42 juta. Pihak pendakwaan berkata Najib melakukan kesalahan itu melalui 2 mesyuarat kabinet yang berasingan antara Ogos 2011 dan Februari 2012. Dana sebanyak RM42 juta yang didakwa dari SRC dikatakan masuk ke akaun pribadi Najib melalui 3 transaksi berasingan iaitu 27 juta, RM5 juta dan RM10 juta antara Disember 2014 dan Februari 2015. Syafi'i berpendapat penyalahgunaan cas kuasa menimbulkan 2 kesalahan berasingan. Pertama, katanya didakwa penyalahgunaan kuasa berkaitan dengan mesyuarat kabinet pertama pada Ogos 2011 yang meluluskan jaminan pemerintah pertama, dan kedua, mesyuarat kabinet lain pada Februari 2012 yang meluluskan jaminan kerajaan kedua. Jaminan kerajaan pertama adalah untuk tahap pertama, pinjaman RM2 bilion daripada KWAP ke SRC. Sementara jaminan kedua adalah untuk pinjaman fasa kedua sebanyak RM2 bilion dari dana kepada bekas anak syarikat 1MDB. Syafi'i seterusnya berpendapat tidak seperti satu penyalahgunaan cas kuasa yang menuduh Najib melakukan kesalahan itu kerana RM42 juta
tertuduh dikenakan 3 tuduhan pecah amanah CBT berasingan yang masing-masing menjadi 27 juta, RM5 juta dan RM10 juta. Guam itu berpendapat keadaan ini harus menjadikan keseluruhan pertuduhan itu terbatal kerana pelanggaran peraturan terhadap duplikat keadaan di mana satu tuduhan mengandungi lebih dari satu transaksi. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsi video ini.